Kita intro dulu. Saya dah khabar dah. Tak kira siapa pun yang buat hal, saya akan hentam. Tak kiralah daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional ataupun PAS itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika saya mengeluarkan video mengkritik kenaikan tarif air seperti mana yang telah diumumkan oleh SPAN baru-baru ini, di mana kenaikan tersebut akan berkuat kuasa pada bulan Februari ini, adalah sebilangan anak papa yang tersakiti cuba untuk provok saya dengan menghantarkan beberapa artikel konon-kononnya Kedah pun setuju tarif air naik, Terengganu pun setuju tarif air naik dan sebagainya. Dan macam biasa, saya akan cuba kaji dahulu kalau anak-anak papa ini bagi bahan dekat saya, sebab mereka ini kebanyakannya tak boleh percaya. Dan memang betul pun, berita yang menunjukkan Kedah setuju tarif air naik itu ialah berita pada November 2023. Manakala berita yang Terengganu katanya setuju menaikkan tarif air berdasarkan kebesaran kerajaan itu ialah berita pada tahun 2019. Macam biasalah anak-anak papa, mereka ini kadang-kadang tak ada bahan untuk dijadikan sebagai satu hujah. Jadi mereka pun terpaksa menggunakan benda-benda lama, recycle balik, tapi buang tarikh dengan harapan kita akan terpedaya dengan taktik mereka. Tetapi saya ingin memberitahu kepada anak-anak papa, saya telah membuat kajian lebih dalam daripada itu, iaitu saya mendapati memang ada berita-berita yang agak terkini yang menunjukkan Kedah pun agak bersetuju berkenaan dengan kenaikan tarif air yang telah diumumkan oleh SPAN, dan Terengganu pula telah mengumumkan tarif air dekat negeri tersebut tidak dikaji sejak 26 tahun yang lepas. Dan macam biasalah tuan-tuan dan puan sekalian, bila adalah ayat-ayat disebut okey kita dah lama tak kaji benda ni, kena kaji semula sebagainya, percayalah itu menandakan harga barang akan naik, harga perkhidmatan akan naik. Dan kali ini, saya ingin mengkritik negeri-negeri yang bersetuju kenaikan tarif air ini, termasuklah negeri-negeri Perikatan Nasional dan juga negeri-negeri PAS. Kenapa saya nak kritik? Bukankah diberitahu bahawa kos penyelenggaraan air dekat negara kita ini meningkat dan tarif yang sedia ada dikatakan tidak mampu untuk menampung kos penyelenggaraan tersebut? Sebenarnya macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya sebenarnya tidak ada masalah kalau tarif air naik, terutamanya kalau dah lama sangat tak review. Saya percaya memang betul tarif air ini tidak pernah direview sejak puluhan tahun yang lepas. Saya faham sangat. Tetapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ambil keadaan semasa. Kita kena ambil keadaan yang tengah berlaku pada rakyat pada ketika ini. Sebelum itu, berkenaan dengan air ini, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab? Sebenarnya, pengurusan air ini adalah di bawah tanggungjawab negeri-negeri. Sebab ada 3 benda yang pusat terlalu kacau yang merupakan hak kepada negeri. Yang pertama ialah hal ehwal agama Islam, yang kedua ialah hal ehwal tanah, dan yang ketiga ialah pembekalan air. 3 benda ini hak negeri. Pusat memang tak boleh nak kacau. Pusat hanya boleh memberikan cadangan dan juga menyelaraskan untuk dijadikan sebagai satu benchmark oleh syarikat-syarikat air setiap negeri. Berbalik pada kisah tentang negeri-negeri ini tuan-tuan sekalian, kita faham setiap negeri memang mempunyai hak untuk menaikkan tarif air mereka, dan macam saya katakan, saya percaya itu adalah satu keperluan sebenarnya memandangkan penyelenggaraan air ini tidak pernah direview sejak puluhan tahun yang lepas. Tetapi macam saya katakan tadi, sekarang rakyat ketika era perpaduan madani ini semakin tersepit. Pada awal 2024 ini pun kita telah disajikan dengan pelbagai hadiah oleh kerajaan yang berbentuk cukai-cukai baru, subsidi diesel pun tidak ada, kenaikan tarif elektrik dan macam-macam lagi. Jadi rakyat sebenarnya sudah semakin kurang duit. Harga barang berkemungkinan akan jadi lebih mahal. Belum cerita tentang harga gula yang dicadangkan untuk dinaikkan sebanyak RM1 bagi setiap kilo oleh MSM, dan macam-macam lagi benda yang terpaksa rakyat hadap pada ketika ini. Dan kiranya pengumuman oleh SPAN yang mengatakan bahawa tarif air ini bakal dinaikkan secara puratanya sebanyak 22 sen bagi setiap liter padu dan dipersetujui pula oleh syarikat-syarikat air negeri-negeri, ini ibarat macam sudah jatuh di tipen tangga masalahnya. Harga barang naik. Sebab apa? Sebab macam saya katakan tadi, rakyat makin lama makin tersepit. Mereka makin lama makin tak ada duit, dan duit yang mereka ada pun dihabiskan untuk berbelanja lebih banyak berbanding sepatutnya. Dulu pembelanjaan isi rumah banyak ini saja. Sekarang pembelanjaan isi rumah dengan jumlah yang sama tetapi harganya jauh lebih meningkat. Belum cerita lagi berkenaan dengan banyak lagi benda yang bakal menghimpit kita selepas ini, seperti masalah mata wang kita yang semakin rendah berbanding US dollar akibat daripada kepandaian kerajaan perpaduan madani ini yang dihuni Menteri Kewangan yang tak boleh pakai dan Menteri Ekonomi yang sembang lebat. Kau bawa otak kau.
Jadi ini menyebabkan rakyat makin lama makin tersepit ekonominya. Dan sebab itulah saya katakan, pengumuman tarif air naik ini sebenarnya walaupun memang saya tahu merupakan satu keperluan, tetapi diumumkan pada masa yang salah. Apatah lagi bulan 3 nanti, orang Islam terutamanya yang merupakan majoriti dekat negara kita ini bakal melakukan persiapan untuk Aidilfitri. Jadi cuba bayangkan, kalau semuanya naik serentak, macam manalah mereka ini nak beraya? Macam mana mereka ini hendak berhadapan dengan bulan-bulan yang mendatang? Jadinya saya mengharapkan kepada negeri-negeri, terutamanya negeri-negeri Perikatan Nasional, kita faham kekangan kewangan anda, tetapi tolonglah fikirkan satu mekanisme agar apa yang berlaku selepas ini tidak akan membebankan rakyat. Berhentilah mengeluarkan kenyataan, oh kenaikan tu tak mahal pun, nanti banyak dia naik. Jangan. Rakyat tak nak dengar benda itu. Rakyat tak nak dengar naik walau 1 sen pun sekarang ini, sebab benda lain dah naik. Takkan air pun nak naik masalahnya. Jangan juga dok mengajar rakyat, oh gunakanlah peralatan yang cekap air dan sebagainya. Allahu Akbar. Peralatan cekap air ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harganya tidak murah. Jadi rakyat ini yang kebanyakannya usahakan nak cari peralatan cekap air. Nak cari peralatan yang tak cekap air pun fikir banyak kali masalahnya. Jadi berhentilah daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyakitkan hati, yang orang kata bodoh, tak kena masanya tuan-tuan sekalian. Jadi kita harapkan sekali lagi kepada kerajaan-kerajaan negeri ini, terutamanya negeri-negeri Perikatan Nasional, tolong buktikan anda sebagai negeri yang mengamalkan konsep sejahtera kepada rakyat. Pastikan apa saja berlaku selepas ini merupakan situasi menang-menang kepada pengurusan air negeri anda dan juga kepada rakyat di negeri anda. Jangan sampai nanti rakyat yang sudah makin lama makin tersepit dengan kos sara hidup yang semakin tinggi ini akan terus menjerit sekuat-kuat hati bertanyakan soalan ini kepada negeri-negeri dan juga kepada kerajaan-kerajaan yang ada. Sebab apa? Sebab mereka gagal untuk menjaga kepentingan rakyat. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?